Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anak-anak? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat dan dapat terus belajar seperti biasa. Hari ini Ustazah akan masuk bahagian ibadah yang bertajuk solat sunat 2 hari raya. Tak lama lagi kan nak raya? So, Ustazah nak masuk tajuk ni supaya kamu dapat sedikit gambaran yang jelas walaupun sebelum ni kamu memang dah biasa ikut mak dan ayah untuk solat sunat 2 hari raya. Okey, kamu dapat bersama lagi dengan Ustazah Huda untuk pelajaran pendidikan Islam. Sebelum tu, macam biasa, tekan like, subscribe dan loceng untuk mengetahui video terbaru Ustazah. Okey, jom kita dengar dulu. Okey, yang kamu tengok ramai-ramai ni adalah solat sunat 2 hari raya secara berjemaah. Okey, kamu dengar tadi alunan takbir raya, sedih tak? Sayu je rasa. Itulah tanda kemenangan bagi umat Islam apabila kita telah selesai melalui madrasah Ramadan selama sebulan. Alhamdulillah kita meraihkan bulan Syawal dengan rasa gembira. Okey, kita tengok pengertian solat Aidul Fitri. Solat Aidul Fitri ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal bermula daripada terbit matahari dan berakhir apabila gelincir matahari. Bermakna, kalau kata kita solat sunat 2 hari raya tu selepas terbit matahari, maksudnya selepas solat subuh lah. Dah habis waktu subuh tu. Dan berakhir apabila gelincir matahari. Gelincir matahari bermakna masuk waktu zuhur. Okey, kita tengok seterusnya pengertian solat Aidul Adha. Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah bermula daripada terbit matahari dan berakhir apabila gelincir matahari. Sama macam solat Aidul Fitri, cuma bezanya adalah tarikh dia sahaja. Masa sama je.
Tarikh dia kalau kata Idul Fitri pada 1 Syawal, kalau Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Okey, apa hukum melakukan solat sunat 2 hari raya? Hukumnya ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut. Okey. Bagaimana cara melaksanakan solat sunat 2 hari raya? Sunat dilakukan secara berjemaah. Kalau kamu nak semayang di rumah, berjemaah di rumah dengan keluarga. Kalau kamu semayang di masjid, berjemaah bersama dengan jemaah lain di masjid. Tetapi sah dilakukan secara bersendirian. Bila waktu afdalnya? Apa maksud waktu afdal? Waktu yang terbaik. Ketika matahari naik kadar segala. Bila pula tu Ustazah? Okey, nak tahu naik kadar segala ni, matahari naik kadar segala ialah 30 minit selepas matahari terbit. Anggaran dia adalah waktu duha. Solat sunat 2 hari raya disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, ingat, disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, kita tengok lafaz niat solat sunat Idul Fitri. Usalli sunnata Idil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, kita tengok pula lafaz niat solat sunat Idul Adha. Usalli sunnata Idil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, tengok macam mana kita nak melalui atau melaksanakan sembahyang solat sunat 2 hari raya. Rakaat pertama kena buat apa? Okey, takbiratul ihram dan niat. Macam biasa kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Dan kita niatlah. Niat kita dah untuk semayang solat sunat Idul Fitri ke, solat sunat Idul Adha ke, kita dah niat semasa kita takbiratul ihram. Yang kedua, membaca doa iftitah macam biasa. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira macam biasa. Okey, yang ketiga, melafazkan takbir sebanyak 7 kali diselangi tasbih. Kita angkat takbir tu 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 7 kali takbir. Tengok yang keempat. Membaca surah Al-Fatihah. Macam biasalah baca surah Al-Fatihah. Takkan tak erti baca surah Al-Fatihah pula. Okey, tengok yang kelima. Membaca surah yang disunatkan iaitu surah Al-A'la. Ingat ada anak-anak surah Al-A'la?
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Baca sampai habis. Okey, dan seterusnya kamu sempurnakan rakaat pertama macam biasa sampai sujud yang kedua dan kamu naik masuk rakaat yang kedua. Okey, kita tengok apa yang kita perlu baca dan apa yang perlu kita buat dalam rakaat yang kedua. Okey, pertamanya takbir intiqalat. Apa dia Ustazah takbir intiqalat tu? Okey, takbir intiqalat ialah takbir permulaan rakaat yang kedua. Okey, yang kedua, melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi tasbih. Macam tadi juga, angkat takbir sebanyak 5 kali. Antara takbir pertama dan kedua dan seterusnya, kamu baca tasbih. Okey, yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surah yang disunatkan iaitu surah Al-Ghashiyah. Ingat tak anak-anak surah Al-Ghashiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Okey, awak baca surah tu sampai habis. Kemudian, sempurnakan rakaat yang kedua sampailah bagi salam macam biasa. Okey, senang je kan sembahyang sunat hari raya? Okey, kita tengok amalan sunat sebelum solat sunat 2 hari raya. Ada amalan yang perlu kita buat atau yang sunat kita buat sebelum atau selepas kita sembahyang. Okey, tengok yang pertama. Sebelum kita pergi sembahyang raya, pagi-pagi tu kita disunatkan mandi sunat hari raya. Mandi pun dapat pahala. Dengan syarat kita niat mandi sunat hari raya. Okey. Untuk solat Aidil Fitri, kita disunatkan makan sebelum solat. Okey, kalau solat Aidil Fitri macam raya puasa ni lah. Okey, kita kena ataupun sunat makan dulu sebelum pergi solat. Okey, dan yang ketiga, bagi solat Aidul Adha, kita makan selepas balik solat Aidul Adha. Okey, kita tengok pula apa hikmah solat sunat hari raya. Mesti ada hikmah dia. Takkan kita saja-saja buat. Okey, kita tengok apa hikmah dia. Yang pertama, menunjukkan kerjasama dan perpaduan umat Islam. Bila kita berkumpul ramai-ramai di masjid, kita sembahyang berjemaah, ia menunjukkan perpaduan dan kerjasama. Yang kedua, mengagungkan kebesaran Allah. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Silaturahim tu hubungan antara umat Islam. Yang keempat, mendidik diri supaya berdisiplin. Sembahyang raya ke, sembahyang harian biasa ke, menunjukkan kita berdisiplin. Sebab setiap perlakuan kita kena ikut tata cara yang betul. Bukannya boleh suka-suka hati. Tu nama dia solat. Okey, yang kelima, menegakkan syiar Islam. Dan yang keenam, menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, melahirkan rasa syukur atas nikmat Allah. Bila kita dah merayakan hari raya, itu tanda syukur dan tanda
gembira, tanda kita dah dapat satu kemenangan atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, kelas hari ini telah pun tamat. Terima kasih kepada anak-anak kerana dengar semua penjelasan Ustazah sampai ke akhir. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.